cahaya matahari menyilau mata. Rasa pedih berusaha menahan. Lafaz bismillah pembuka kata gelanggang syarahan saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, seterusnya hadirin hadirat Mak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Berdirinya pohon kerana akarnya, berdirinya rumah kerana tiangnya. Berdirinya saya di sini kerana hadirin sekalian yang duduk sedia menantikan syarahan saya yang bertajuk Berbakti kepada kedua ibu bapa selari dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Sidang warga dewan yang dirahmati Allah sekalian. Sering kita mendengar ungkapan bahawa Islam itu ialah rahmatan lil alamin, yang bermaksud Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ungkapan rahmatan lil alamin bukanlah ungkapan yang boleh direka-reka dari logik akal sesiapa. Ianya disebut dengan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Sebagai seorang Muslim pula, kita wajib berbakti kepada kedua ibu bapa sebagaimana difirmankan Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bertepatan dengan tajuk berbakti kepada kedua ibu bapa selari dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, ingin saya kongsikan beberapa hujah. Yang pertama, mentaati perintah kedua ibu bapa. Seorang Muslim seharusnya mentaati perintah kedua ibu bapanya kecuali apabila kedua ibu bapanya itu menyuruhnya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Surah Luqman ayat 15. Yang kedua, berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang Muslim berusaha berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun keduanya bukan Islam. Asma binti Abu Bakar pernah berkata, ibuku pernah datang kepadaku kerana berharap bertemu denganku. Bolehkah aku sambung hubungan dengan ibuku? Rasulullah SAW lalu menjawab, ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mendoakan kedua ibu bapa ketika masih hidup atau sudah tiada. Sikap yang seharusnya dilakukan seorang Muslim terhadap kedua orang tuanya ialah mendoakan kebaikan kepada mereka, dan itulah akhlak para Nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi Nuh AS pernah berdoa untuk kedua orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang zalim itu selain kebinasaan. Akhir sekali, yang keempat, menjaga perasaan dan berusaha membuat redha kedua orang tua. Seorang Muslim seharusnya menjauhi ucapan atau tindakan yang boleh menyakitkan hati kedua orang tuanya, meskipun seperti berkata, Allah SWT berfirman, dan jika antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Konklusinya, berbakti kepada kedua ibu bapa sememangnya bertepatan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Berbakti kepada kedua ibu bapa membawa rahmat yang sangat besar kepada kita. Oleh itu, Allah SWT menjanjikan syurga kepada sesiapa yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Sebelum saya melabuhkan tirai, terimalah serangkap syair buat tatapan bersama.
Wahai ananda harapan bangsa, serta bakal pewaris negara, muliakan olehmu ibu dan bapa, jasa mereka membawa ke syurga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.